Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Azhan Safety Man, channel yang memberikan jawapan kepada segala persoalan anda tentang dunia OSH. Saya Coach Azhan Safety Man, fasilitator anda untuk hari ini, dan hari ini kita nak jawab kepada persoalan bagaimana nak kira total rigging weight untuk apa-apa kerja lifting di tempat kerja. Tak kiralah untuk menggunakan overhead crane, mobile crane, tower crane dan sebagainya. Sekiranya ini adalah kali pertama anda tonton ataupun ikuti siri video kami, jemput like FB Azhan Safety Man ataupun channel YouTube Azhan Safety Man, kerana kami akan keluarkan siri video ini setiap minggu. Baik, sebelum kita nak jawab, mari kita pergi ke bahagian yang pertama, iaitu apakah itu total rigging weight. So, total rigging weight, kita sedang bercerita tentang semua objek yang berada di bahagian bawah daripada crane, iaitu bermula daripada sini. Ya, di situ. So, segala yang berada di bawah block hook ini yang kita panggil rigging weight. Bermaksud berat beban yang diangkat oleh crane tersebut. Okay? So, ini adalah penting supaya kita menggunakan crane yang betul dan demi mengelakkan kejadian-kejadian yang mengerikan seperti crane terbalik ataupun crane tumbang. Saya telah berikan persoalan ini kepada audien saya di Facebook Azhan Safety Man. Saya berikan data-data ini adalah perkara-perkara asas, benda-benda asas yang selalu kita kira bila kita nak mengira total rigging weight. So, saya transfer data ini kepada jadual ini supaya kita lebih mudah nak kira. So, yang pertama kita ada beban dia, beratnya ialah 56 tan, kemudian block hook 2.3 tan. Kenapa kita kira block hook? Sebab ada beberapa model daripada beberapa jenama mobile crane yang bila dia bagi load chartnya tidak mengira block hooknya sekali. Sebab apa? Sebab satu crane mungkin mempunyai beberapa jenis block hook. Contohnya yang beratnya, contohnya crane yang kapasitinya 150 tan, dia boleh ada block yang single hoist tu, single line tu, itu ialah 5 tan, dan kemudian yang main block dia mungkin akan ada dua jenis, satu 25 tan dan yang satu lagi adalah 75 tan. Sebab itu kita nak kira berat block hook ni sekali. Dan kemudian lifting gears ataupun alat bantu angkat. So, ini kita bercakap tentang sling, tentang spreader bar, tentang shackle, tentang eye bolt, semua yang kita gunakan untuk mengangkat, untuk menyambung beban tu kepada crane. So, kat sini kita kira dia sebagai 1.7 tan. Dan kemudian wire rope. Wire rope ni merujuk kepada wire rope crane. So, kita sedang merujuk kepada yang ini. Crane ada wire rope kan? Yang ini. Okay. Dan dia akan kita sedang kira yang ini, wire rope ini. So, wire rope nya berdasarkan kepada jenis yang kita pilih dan saiz diameternya, kita rujuk kepada carta dan kita dapati berat dia ialah 13 kg per meter. Dan kemudian kita juga ada lifting height dan setinggi 30 meter. Yang ini ni kita estimate daripada atas ini berapa banyak wayar dia keluar. Okay, so kita kira daripada distance ini ialah 30 meter. Yang lain number part of line 8. So, yang ini tentang berapa banyak part of line. So, kita sedang kira. Contohnya dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8 part of line ni, ini biasanya untuk mengangkat benda-benda yang berat gila. Okay, benda yang lebih daripada 100 tan biasanya akan gunakan 8. Kalau tidak, biasanya 4 sahaja sudah memadai. Okay. So, kita dah tahu secara straight berat beban, berat block hook, berat lifting gears. Yang kita tak jelas sekarang ialah berat wire rope. So, sekarang kita nak kena kira berat wire rope. Jadi, ini adalah calculationnya macam mana nak kira berat wire rope. Yang pertama, kita nak tahu berat semeternya berapa? 13 kg. Dan kemudian, lifting weight-nya pula, lifting height ianya 30 meter. Kemudian number part of line ialah 8. So kita darabkan 13 darab dengan 30 darab dengan 8. So kita dapat 3120 kg. Kita masukkan dalam kita punya carta. So kita tambah semua sekali dan kita dapat 63.12 tan. So maka itu adalah jawapan kepada total rigging weight yang asas. Okay, saya nak beritahu daripada yang asas ni akan ada beberapa additional factor yang boleh menambah berat beban tu. Additional factors. So antara yang dikenali sebagai additional factor dalam dunia lifting adalah angin, wind. Bergantung kepada apakah objek yang anda angkat. Lagi besar objeknya, lagi luas permukaannya, lagi besar kesan tiupan angin terhadap jumlah berat beban tersebut. Sekiranya contohnya anda angkat sekeping pelit besi, pelit tu tak berat pun, tak sampai 1 tan, namun sebab ukuran luas permukaannya besar dan petak, maka angin yang sedikit pun boleh menambah kepada berat beban tersebut. So dekat sini peranan engineer adalah penting untuk estimate berapa kelajuan maksimum yang boleh diangkat supaya setup yang kita dah tetapkan, jenis crane, kemudian total rigging weight, supaya bila angin tu bertiup dia tak melebihi kapasiti yang telah kita kira. Yang lain ialah ombak. Yang ini kalau kerja-kerja mengangkat dilakukan di tengah laut. So ombak tu akan menyebabkan crane akan bergoyang kiri, kanan, depan, belakang. So ombak. Okay, wave. Okay. Yang lain yang boleh jadikan faktornya adalah contohnya air hujan. Ya, air hujan juga akan menambahkan berat. Jadi perkara-perkara ini akan menambahkan bebannya, dan biasanya cara yang selamat kepada crane operator untuk consider faktor-faktor ni ialah dengan mengurangkan kapasiti crane daripada 100% kepada contohnya 85, 75 ataupun hingga 50% mengikut situasi-situasi yang ada. Baik. So itu sahaja untuk sesi perkongsian kali ini. Sekiranya anda ada soalan tambahan mengenai kiraan ini, tuliskan dekat ruangan komen di bawah supaya kami boleh respon kepada pertanyaan anda. Dan sekali lagi, like channel YouTube Azzahan Safety Man dan juga Facebook Azzahan Safety Man supaya kami boleh bantu anda untuk jadi lebih jelas tentang dunia OSH. So, sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian yang lain. Tomak Ninah and be safe, Azzahan Safety Man.